أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن نصواله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjat kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala malam yang kita dapat mengisikan sikit masa kita daripada ruang-ruang yang masih ada kita dengan baki-baki umur yang ada ini, dapat kita mengisikan dengan pengisian majlis ilmu kita malam ini. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita. Kita guna kitab Penuh Berhati pasal yang ke-10. Pasal yang ke-10 membicarakan sifat riak. Sambungan dari pasal ke-10 muka 76, riak yang lebih besar. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah sekalian, sifat ini antara kita sedar dengan tidak sedar. Kadang-kadang ada pada kita, ada pada saya, ada pada tuan-tuan, ada perempuan. Tetapi kita tidak mengetahui dia ada satu penyakit. Bila kita tidak mengenalinya dengan ilmu, kita rasa ianya biasa. Tetapi bila mana kita mengenalinya dengan membelajar, kita tahu bahawa dia penyakit. Penyakit ini bukan terhenti takat itu saja, tetapi dia boleh merosakkan seluruh amal ibadah kita. Kerugian yang besar ialah kerugian di akhirat kelak. Apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, apa yang kita tunaikan, apa yang kita laksanakan, kosong amal ibadah kita buat tadi, tidak ada pahala ganjaran. Dengan sebab penyakit yang kita duk sebut malam ini ada pada diri kita, tetapi kita tak sedar dia penyakit. Kita ingat biasa, benda ni biasa, fitrah. Manusia memang suka dipuji, fitrah. Tetapi bila kena ada ilmu tadi, kita dapat memastikan bahawa dia tidak memberi kesan bekas pada kita. Pujian tadi tidak mendatangkan apa-apa pada kita, sebab kita sedar bahawa puji ni bukanlah layak kita. Puji ni, sifat puji bukan sifat kita. Sifat puji ni pijak Allah Ta'ala. Sebab saya sebut dulu sifat puji ada 4. Puji hadis bagi hadis, puji qadim bagi qadim, puji hadis bagi qadim, puji qadim bagi hadis. Puji hadis bagi qadim, puji kita alhamdulillah, balik kepada Allah Ta'ala rezeki, alhamdulillah, balik kepada Allah. Puji Allah kepada hamba, Allah muji hamba yang bertakwa, balik Allah yang murah, balik kepada Allah. Puji hamba bagi hamba, rajin betul dia ni, baik betul dia ni, pemurah betul, sifat murah Allah bagi, balik kepada Allah Ta'ala juga. Allah terpuji, aku yang berkuasa, aku yang menjaga 7 langit dan bumi, balik. Artinya kita bukan layak memiliki sifat puji, bukan sifat kita. Jadi kalau kita faham dengan ilmu, jadi bila kita dengar begitu dan kita faham dengan ilmu, makna kita dah faham, makna kita dah ada ilmu. Ilmu itu bukan dah ambil dari surah, tapi kita nak bawa dalam kehidupan kita tadi, supaya dia menjadi sebatas sempadan kita, supaya kita tak terlanggar. Kalau kita terlanggar, cepat-cepat sifar. Tetapi maknanya kalau ilmu tidak ada bagi kita, biasalah. Orang puji sikit kita dah sonok. Kita lupa di akhirat kelak Allah halaukan kita ni
Kamu buat dahulu masa dunia dulu, nak bagi orang puji kamu. Kamu pergilah cari orang yang kamu harapkan dia puji kamu tadi, minta dia bertolong. Artinya tak ada apa, kosong. Harta pun habis, tenaga pun habis, waktu pun habis. Habis begitu yang sebab kita seronok dengan pujian manusia. Padahal kita tak tahu itu penyakit. Baik. Kita tengok kitab kita muka surat 76, riak yang lebih besar. Apa kata riak lebih besar? Riak yang lebih besar ialah riak munafik. Riak munafik. Sifat munafik ni dia tidak ada pada orang kafir. Dia tak ada. Saya pernah sebut dulu. Sifat munafik tidak ada pada orang kafir. Sebab ada munafik apa? Tetapi sifat munafik ini dia ada pada orang yang dia mampu dia beriman. Kalau dia beriman tak ada sifat munafik. Orang kafir tak ada. Maka sebab kita jaga jangan ada sifat munafik. Riya, kita kena marah ni, orang kata sifat munafik ni. Tetapi maknanya sifat tu kalau ada pada munafik lah. Riya yang lebih besar ya riya munafik. Macam mana tentang riya munafik ni? Dengan menzahirkan iman pada ketika hatinya kafir. Dia penuh keingkaran. Tapi dalam ingkar tu dia buat je, dia menzahir juga peribadatan dia. Dia buat ambil, tapi hati dia waktu itu hati dia penuh keingkaran. Dia buat juga. Itu maknanya dia menzahirkan iman padahal dibuat dengan riak nak menunjukkan bahawa dia lah yang baik. Maka itu sifat munafik yang menzahirkan iman pada ketika hatinya penuh keingkaran dengan Allah Subhanahu taala. 3. Maka ini lebih besar pada syirik yang nyata. Rupanya penyakit lebih besar pada syirik yang nyata. Yang syirik tak ada, tetapi benar sifat munafik ini yang menzahirkan iman. Macam Abdullah bin Ubay, dia bawa munafik yang besar sekali. Tetapi dalam peperangan dia di barisan hadapan sekali. Apa tujuan? Karena dia berhajat dengan harta ghanimah. Dia nakkan harta rampasan peperangan tadi. Dia nak tunjukkan maknanya yang dia ni lebih hebat. Dia lah lebih berani, dia lebih ke hadapan. Tetapi hatinya tuan-tuan penuh dengan sifat-sifat keingkaran munafik bermuka-muka. Ini yang ada pada Abdullah bin Ubay. Riak dengan riak yang lebih besar adalah riak munafik yang menzahirkan iman pada ketika hatinya kafir. Maka ini lebih besar daripada syirik yang nyata. Nauzubillah min zalik. Satu. Yang keduanya riak dengan ibadat yang wajib. Dalam ibadat pun ada riak tau. Yang tak buat satu paham. Yang dah buat ni pun ada juga sifat riak. Maka sebab itu nak laksanakan amal ibadah dia kena ada ilmu. Ilmu ni bukan sekadar ilmu fiqh saja. Bukan sekadar ilmu tauhid saja. Ilmu tasawuf. Jadi ketiga ilmu ni kita nak pasang macam mana? Nak serentak ilmu tiga ilmu ni dalam ibadah ni, nak serentak tiga ilmu ni macam mana kita nak? Kita minta maaf bukan kata tuan saya pun sama lah. Kita dalam sembahyang tengok macam mana. Macam mana dapat fokus 100%. Kadang-kadang hanyut juga. Itu dalam sembahyang. Kalau luar sembahyang macam mana? Dalam sembahyang duk menghadap Allah Ta'ala ni, tu imam duk baca surah ni, duk baca Fatihah, baca surah ni, dia boleh belayar. Itu dalam sembahyang tuan. Kalau luar sembahyang tak macam mana kita, hati kita. Dia nak ceritakan begitulah hati kita tuan begitu. Macam lalai yang angin kuat sini. Nak jaga hati kita tuan lebih susah. Kita kadang-kadang nak jaga hati kawan. Hati kita sendiri pun tak terjaga. Ni dalam ibadah ni. Kita duk jaga bab fiqh rukun 13 tak apalah. Alhamdulillah. Tapi ni hati ni. Yang kita duk belajar rukun qalbi, rukun fi'li. Rukun fi'li tak apalah buat kita. Itu kita jagalah. Adab kita, maknina kita jaga baik.
Tetapi yang ruang qalbi tuan-tuan dalam semayang ni, dia nak memeliharakan dan memindahkan antara rukun ke rukun lain. Itu peranan dia tu. Kita duk highlight. Jauh dah, jauh hati kita. Jangan kata ni, kita ni fikir ni, kita ni dia kata ni. Macam mana kita tumpu? Maka kata riya dengan ibadat yang wajib. Ibadat wajib ni macam semayang. Semayang mari kita buat tadi. Tapi dalam ibadah yang wajib kita buat tu ada sifat riak. Macam mana dia ada sifat riak di situ? Macam mana dia ada sifat riak di situ? Seperti mereka yang semayang zuhur di hadapan orang lain. Dia semayang zuhur depan orang lain. Dia datang satu majlis orang ramai. Mau tak mau dia kena semayang. Tak semayang nampak sangat, dia pun masuk dalam semayang. Tak kita ada majlis apa semayang, dia pun masuklah. Dia semayang juga. Duk pasal depan ni juga buat. Di hadapan orang lain. Dan jika ia bersunyian seorang diri, nescaya dia tak semayang. Dia boleh mau pak mentor ni ustaz lagi, pak mentor lebih lagi. Dia pun semayang. Di rumah dia haram tak ada semayang. Riya dengan ibadah yang wajib. Dalam hak wajib kita buat pun ada sifat tu. Apatah lagi yang lain kalau tak buat langsung tuan-tuan. Ni yang dia buat ni. Orang yang buat yang kita laksana pun lebih susah kita nak jaga ni. Ni pertama jaga hati kita. Tak datang sirik, dia datang sifat ujub. Sifat ujub lain pula. Yang tadi buat tanya, ujub ni dia heran diri. Dia nak puasa, nampak apa hebat. Maya pun lama sangat. Sujud pun panjang. Ujub dia heran. Dia terasa dia fikir, tu ujub pula dah. Tadi riak. Ujub pun ada juga kan. Ni dalam ibadah kita buat ni. Kita jangan ingat selesai kita sembahyang Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum, selesai tak selesai. Kita kena al-khawf. Saya sebut dulu, bimbang, rasut, resah hati ni. Al-khawf makna kena rasa takut. Sebab tu telah sebut kena banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Tak sembahyang, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa qayyum. Bimbang, takut Allah tak terima. Bukan tak sah. Bab sah sembahyang tadi bab dia bab fiqh. Okey, dah takut Tuhan tak terima. Hak nak terima dan hak milik Allah. Allah nak terima tak terima ibadah kita. Sedekah yang kita buat nampak okey, bagus juga. Tapi Tuhan terima tak terima? Kita tak tahu. Datang sifat ujub pun habis. Nampak kita berjurus apa, aku lah pemurah. Habis. Tak tanya senang nak jaga penyakit ni. Dalam pemurah nak ajar kita ujub. Dalam kita ada kena jaga sebab takabur. Bimbang takut nanti bukan tuan jasad kita dia takut kosong Tuhan kepada Allah. Dalam amal ibadah kita tak banyak. Penyakit ni peranan iblis ni hebat Tuhan. Dia tiup saja sifat ni. Nampak kau nampak apa? Iblis ni ketika Allah Taala pecat dia daripada ma'azri kepada Allah. Dia minta dua permintaan terakhir, panjang umur sampai kiamat. Yang kedua dia akan menggodakan Adam. Dia tahu. Yang duk datang begini, dia tahu surah ni. Iblis ni bukan takat bukan takat operal. Lebih besar iblis dia. Besar bapak iblis besar lagi. Tuan. Dia tiupkan maknanya bagus kau buat. Dia suruh. Bila dia buat baik, dia suruh buat. Kita baik, dia suruh buat. Tapi bila dia suruh buat baik, cuba kau tengok. Nampak kau hebat? Datang dia tu. Sikit dia sentuh saja terbalik tuan, habis.
Kita kadang kalau orang tak puji, kita susah hati. Orang tak sebut. Saya satu majlis. Adalah pangkat sikit. Terlupa sebut pingatnya. Kenapa ni? Nama sekian. Oh, dia ada tak kisahlah PJK, PMC apa tak sebutnya. Tak sebut dia Datuk, kita sebut Encik silang. Oh, kena komplain lah. Apa sebab tu? Dia ada sebut nama. Itu jadi bila begini tanda dulu muka sini, TV tengok begini. Penyakit lah tu, penyakit. Nama tak disebut. Patut nama ni sebut dulu. Kenapa dikemudiankan? Ini betul lah, ini protokol dia begini. Protokol ini mesti ada Allah Ta'ala. Nak sebut. Macam mana saya ni tak disebut? Contoh Cik Razak Puzi. Tak sebut nama pun sebut imam ni. Apa sebab ni? Nampak dah. Padahal tak ada. Penyakit tu saya kata tu. Contoh. Padahal orang yang ni maknanya dia tak kena sebut, tak sebut mana. Yang kita nak nilainya, buatnya kerana Allah. Bila nak cari manutullah, kerana Allah Ta'ala mana buat kerana Allah. Pujian manusia sedikit pun tak beri keras. Keji manusia sedikit pun tak beri mudarat. Allah menentu. Bukan kita menentu. Allah. Riak dengan ibadah yang wajib seperti mereka yang sembahyang zuhur di hadapan orang lain. Dan jika ia bersunyi seorang diri, nescaya ia tidak sembahyang. Itu nama dia riak dengan ibadat yang wajib. Yang ketiganya riak yang lebih kecil. Riak yang lebih kecil iaitu ia tidak riak dengan ibadat yang fardu, yang wajib tadi. Bahkan ia riak dengan ibadah yang sunat. Buat sunat pula dah. Orang lain lepas fardu dah balik, dia manggil buat sunat lagi. Dia tinggal seorang contohnya buat sunat. Kalau semua buat tak apa, tiba orang lain tak buat, dia buat. Dia terasa dia ni lebih pula. Tengok sunat aku buat. Dia riak hanam sunat. Hak wajib tadi tak apa, tak masalah. Hak wajib dah selesai, masuk hak sunat, dia datang pula dah penyakit ni. Tu berbolak tu. Hati dia pula. Hati nak jaga hati. Maka sebab tu hati ni dia nama khalbun, hati. La yusama khalbun illa mutakhallabun. La yusama khalbun, segumpal darah ini tak namakan hati illa mutakhallabun, dengan sebab dia suka beralih, suka berubah. Itu nama hati. Khalbun, hati. Kepada kenapa hati? Sebab dia suka berubah-ubah. Nama hati ni tu dialah nak ikut hukum tu, itulah. Betul lah tu. Lepas tu nak ikut imam dia tu. Dia berbolak-balik. Hati kita bolak-balik, berbolak-balik. Kadang fikir yang baik, kadang fikir yang tak baik. Macam-macam datang, dia berbolak. Tadi bagus okey dah, baik tak okey pula. Dia akan datang penyakit tadi. Riak yang lebih kecil itu ia tidak riak dengan ibadah yang fardu, bahkan ia riak dengan ibadah yang sunnah. Hak sunat-sunat, dia sedekah, dia tolong. Orang tak sebut dia tolong tu, dia tak rasa tak puas. Dia kalau orang sebut dia seronok. Dia rasa bahagia gitu. Sebab dengan layan manusia dia puji, dia sebut nama di mana pun sebut-sebut. Bimbang takut kita buat ni semua untuk bekalan sana. Tapi kalau dia tak jadi bekalan, tuan, tanam pokok ni nak hasil, kalau hasil tak ada, tuan tanam buat apa? Tanam, tetapi hasil tak ada. Kita buat ibadah tapi di sana hasil tak ada, pahala kosong. Di dunia nampak siang malam kerja kita, tapi di sana kosong. Kita bukan nak jaga haluran dalaman ni. Masa Allah tak pandang luaran, Allah pandang dalaman. Allah pandangnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa. Buat kerana Allah, bukan kerana manusia. Bila kerana tak boleh, kerana. Maka sebab tu kita pandai sembahyang sahaja pun. Sembahyang mana? Sahaja aku buka wuduk. Kenapa sebut sahaja? Sahaja aku sembahyang fardu maghrib, sahaja aku sembahyang fardu. Kenapa sebut sahaja? Boleh sahaja ke? Kenapa kita sebut sahaja? Aku buka wuduk kerana Allah Ta'ala. Aku sembahyang fardu maghrib kerana Allah Ta'ala. Kenapa kita sebut sahaja? Sahaja, boleh ke sahaja? Tak boleh kata aku sembahyang ni.
Menyahaja ni tanpa dipaksa apa sudah menyahaja. Maknanya dengan ikhlas. Sahaja. Tak ada apa-apa saja. Dengan kehendak hati. Dengan hemah. Hemah ni berat. Benda hemah mana terbit dengan hati. Buat dengan kehendak hati. Sahaja. Sebab tu saya sebut dulu lepas bertanya. Nak melaksanakan solat ni bukan masalah. Dari bola pergi ambil wuduk tu nak kena jaga dah. Dari bab wuduk tu kena nak jaga dah. Wuduk dia apa? Wuduk dia kena nak semayang. Kalau tak semayang, maknanya kira wuduk tak ambil. Jadi ambil wuduk tadi kena nak semayang. Daripada wuduk tu kita nak kena pelihara dah. Kita tak nak kena sambil wuduk mopai. Dia dah buat wuduk ni. Dan ambil semayang baru sembang. Nak fokus tu mana buat ni. Sebab dia nak mengukur semua dosa-dosa kecil ni. Basuh muka ni nak gugurkan mana dosa penglihatan kita, dosa pecah mulut kita, basuh dengan nak dihilangkan pendengaran yang siang hari macam-macam kita dengar. Tangan ni nak basuh tangan. Ada yang orang ni macam-macam. Kaki tadi berjalan nak mengukur tu betul. Sebab tu hikmah al-hikmatu dhalatul limuni. Hikmah jadi sebab Allah hilang kata tak mencari. Saya sebut banyak kali. Dan hikmah dalam bab wuduk itu pun sendiri. Dia suruh basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, kaki basuh. Pom terkentut saja, tahu batal wuduk. Batal wuduk maknanya keluar belakang tapi pergi basuh muka. Pergi basuh muka. Apa hikmah basuh muka tu? Punca-punca datang kemaksiatan Allah Ta'ala ni pun punca. Mata punca datang maksiat. Hidung makna itu datang dia. Mulut punca datang maksiat. Telinga punca datang maksiat. Tangan punca datang. Kaki punca. Semua tu punca. Maka sebab itu mana tiap kali kita nak wuduk tadi, nak basuh semua tu nak gugurkan dosa-dosa kita tadi. Bukan saja kita ambil tu. Sama lah kita semayang tadi, bukan sekadar nak rokok betul, nak sujud. Dia ada hikmah di sebalik itu. Maka Allah kata, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tu plus apa semayang tadi? Allah perintahkan semayang, inna salata semayang tadi tatanha, dia akan jadi benteng, mina benteng anil fahsya'i wal munkar, untuk mencegahkan kemungkaran yang kita buat. Dah benteng. Tatanha mana mencegah, dia jadi benteng. Yang kita dah pakai mulut pergi mana apa sebab tu? Tidur pun dah pakai. Dia tu naik motor, buat kereta pakai, tak payah pakai lah. Jogging tak pakai ni. Tapi dah terbiasa, semua display. Bukan kan, semua display. Maka sebab apa tu tahu? Penyakit. Untuk apa ni? Mencegah. Tatanha pakai tu, tatanha mencegah, benteng. Penularan dan penyakit dia tu. Yang kita guna pakai tu ada benteng. Allah Ta'ala kata, inna salat, sungguh semayang tu tanha ni fahsyum kan. Semayang ni dia benteng. Kita tak nampak di sebalik tu. Di sebalik mana perintah yang kita buat, kita tak tahu di sebalik tadi. Dia boleh mencegah anil fahsya wal munkar, kemungkaran kita buat. Semayang. Kita nak fahamkan semayang tadi pun semayang takbir itu semua. Di sebalik Allah Ta'ala perintah tadi. Di sebalik perintah, di balik perintah tadi. Dia kata inna salat, semayang tatanha, benteng. Macam rumah lah, kita buat rumah. Boleh duduk boleh. Kalau tak buat itu boleh. Tapi kena benteng ni. Kenapa buat tingkat nak malam tidur tutup? Benteng. Daripada pencuri ke, dia perampok ke, daripada mendatang ke, tutup. Because semayang ni dia benteng. Dia jadi pendinding. Kita dia lebih yakin orang bagi tangkal. Bagi tangkal dia tak puan, kau pergi mana tak puan dah. Itu pendinding dia tu. Dia lebih yakin dia tu lagi betul dah, daripada Allah Ta'ala sebut. Baik. Riak yang lebih kecil itu ia tidak riak dengan ibadah fardu, bahkan ia riak dengan ibadah yang sunat. Dan apabila ia berada tempat yang sunyi, nescaya ia tidak mengerjakan ibadah yang sunat itu. Nah, orang tak buat.
Dia nak tahajud ke, nak duha ke. Dia ni kalau itu seorang kalau kita buat tu hebat. Duduk seorang kita boleh buat. Bangun tengah malam seorang. Saya sebut minggu lepas, boleh kita baca Quran, budayakan Quran. Saya sebut minggu lepas, kita dah laksanakan berutin. Bulan puasa tak bersama, itu nama istiqamah. Kita Allah Ta'ala uji bulan puasa pun tak tahu lah. Tadarus berlaku tak berlaku, wallahualam. Ada sahabat kita ni tak apalah, dia pakai grup berlaku tak berlaku. Tarawih pun saya sebut lupa, tarawih ni berlaku tak berlaku. Tetap agak berapa ramai yang tak dapat laksanakan sunat tarawih sebab dia baca tarawih ni di surau, di masjid, tiba-tiba nak buat di rumah. Semayang lah, semayang sunat adil fitri tempoh hari pun agak-agak berlaku tak berlaku. Agak berlaku tak berlaku. Tak apalah kalau perempuan dan suami tak ada kat mana. Tak payah tebah tak berlaku, tapi berlaku tak berlaku. Dalam tarawih kita dah buat pun minggu pertama alhamdulillah, minggu 2, minggu 3, minggu 4 itu dalam dah buka lama tak buka sama lah. Hari tu kita bising, surau dah tutup semua tu, pergi tengok ada kampung yang terang curi-curi main gelap pun ada. Tak ada. Buat apa tu? Mayang. Dan buat tak buka lampu? Tak boleh. Apa sebab? Boleh buka apa sama juga. Lepas tu pada insaf 3-4 bulan tu, insya-Allah. Berkesanlah kita. Apa hikmah sebalik? Tak ada apa. Langsung tak boleh menginsafkan kita. Macam mana dia? Allah uji macam tu pun tak boleh insaf juga. Sebab penyakit itu tak kenakan kita. Tugas kita untuk jaga peneran saja. Nak masuk pergi pasal kena beratur lah. Sampai berlomba kepala lutut. Pakai banyak nyawa tak dia pakai lah. Tangan pun sabun tak mengerti lah. Pada Islam dah ajar dah. Nak makan kena basuh tangan. Kena penyakit baru nak basuh. Pada dulu dah tangan nak kena basuh dulu, dah kena basuh. Membahas sama tak kisahlah. Orang nak tutup, semua pakai tutup. Kau hijab nampak mata. Tak pelik lah. Kalau semua pakai tak pelik. Kalau semua pakai dia tak pelik. Bila seorang pakai dia jadi pelik. Alhamdulillah semua pakai. Dia sebelah semua lah tu. InsyaAllah. Semua penunjuk. Dan kalau kita buka lagi dah tunjuk, Nabi dah sebut satu. Tapi kita tak nak buka. Dalam hadis Rasulullah SAW, tanda-tanda akhir zaman, banyak petunjuk-petunjuk kepada kita. Kita pun kepala kita semua hidup pun, daripada tok nenek kita pun tak pernah ingat penyakit. Jadi dulu saya ingatlah 70-an, 80-an, belah-belah dah baik tahu. Kami penyakit awak, orang datang penyakit awak. Lembu tu kolek tengah pada 2 ekor 3 ekor. Penyakit awak kena dia serang ayam ni manusia tak kena. Tengoklah kebayi ayam 3-4 ekor habis. Kerak lembu, kambing, itu penyakit awak dia serang. Rupanya zaman kita serang manusia pula dah. Nampak dia serang. Tapi tak ada, kita pun fikir tak tak ramai ni makna sembahyang mak tak ada buat. Mak kali pertama tak apa lagi, yang kedua tak apa lagi, yang ketiga istirahat kali ni. Ni tanda ciri-ciri munafik, 3 kali mak tak begini. Masuk 8 kali dia selesa. Berada dah 8 kali. Tak apalah, dia musyakkah dia tak apalah. Tapi nak cerita kan dia sama juga. Dia ni kalau Tuhan dah tutup hati, tak usah macam mana Tuhan, tak usah diuji macam mana, dia tak langsung tak Tuhan. Tu Tuhan kata qadamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Khatamallahu ala qulubihim, Allah Taala kami tutupkan pintu hati mereka ni. Dah beritahu tak faham dia. Dia dengar tak faham dia. Faham tak mana yakin juga. Tuhan kata kami tutup wa ala sam'i, kami tutup pendengaran. Dia dengar tapi mana pendengaran tadi tak boleh sampai ke hati dia. Wa ala absari, kami tutup penglihatan mereka tu.
Tutup macam mana? Bukan tak nampak. Dia tak nampak yang baik tu baik, dia tak nampak jahat tu sebagai kejahatan. Dia tak nampak jahat tu sebagai kejahatan. Risyawah, Tuhan kata boleh tutup hati, tutup telinga, tutup mata. Risyawah rapat serapat-rapatnya. Walau ma'adhabu adhim. Bila Tuhan tutup penyakit ini, hati, mata, telinga, habis. Kalau mata kita buta hati. Bukan beta buta mata. Buta tu mana? Buta hati. Tutup hati, pintu tutup hati. Hijab, hidayah tak dapat. Hidayah milik Allah. Hidayah mana-mana milik Allah. Pada siapa dia nak bagi. Tapi kalau Allah Ta'ala dah tak dengar sangat, kami tutuplah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum 'adzabun 'adzim. Tuhan dan di akhirat bagi mereka azab yang amat pedih. Tuhan tutup. Bila Tuhan tutup, dia Tuhan dan Tuhan. Dia tak tutup. Kita kata Tuhan tak pilih, macam mana nak buat? Kalau Allah tak pilih, macam mana kita nak buat? Tuan-tuan datang ni, tuan-tuan kata Allah pilih. Kita tuan-tuan tak rasa Tuhan hebat. Tak rasa tuan-tuan dapat hidayah. Tuan-tuan tak rasa Allah Ta'ala buka hati tuan-tuan. Tuan-tuan tak rasa mana Allah nak buka pendengaran tuan-tuan. Tuan-tuan tak rasa Allah buka penglihatan tuan-tuan. Tak nampak. Allah yang pilih. Bukan saja, tak saya saja. Siapa pergi rumah? Tak ada. Kenapa Tuhan datang? Sebab Allah hidayah. Bila Allah Ta'ala bagi hidayah, Tuhan tak ada siapa boleh halang. Kau hujan. Itu milik Allah. Tapi kita tak rasa Allah bagi hidayah kat kita. Kita tak rasa Allah bagi hidayah kat kita. Kita tak rasa Tuhan pilih kita. Kita ingat kebetulan besar. Bukan soal Tuhan pilih. Kalau Tuhan tak bagi hidayah, tuan-tuan saya kata lah. Kalau Tuhan tak bagi hidayah, tuan-tuan tak kata. Bukan soal Tuhan ada ilmu, tak ada ilmu. Tak. Tuhan kalau Tuhan bagi hidayah tak. Soalnya Tuhan bagi tak. Kita tengah malam tu terlelap, pukul 11, saudara Aisyah tak semayang lagi. Tuan bangun kan dah tidur. Cepat bingkah bangun semayang tuan. Apa mana tu? Ada suatu kekuatan tu. Kekuatan apa tu? Iman. Hujan musim, hujan. Saudara pukul 12, Aisyah tak semayang lagi. Tuan bangun jangan sedap tidur tadi. Itu kekuatan. Kekuatan tu dalaman. Itu nama iman. Sama tuan-tuan datang ni, kekuatan apa dah tuan-tuan ni? Iman. Tuan-tuan tak tahu mana kekuatan iman tu tuan-tuan tu tuan boleh datang. Kalau kekuatan tu tak ada tuan-tuan, tak mungkin ke siapa? Tak boleh datang. Kekuatan inilah yang kita nak kena baca. Kata pokok ni nak bagi subuh lagi kena baca. Baca ni maknanya ilmu kena dimasuk. Nak kena masuk ilmu, nak memeliharakan ibadah kita buat tadi supaya dia tak terkena penyakit-penyakit yang kita sebut riak tadi. Kena masuk ilmu dalam diri kita supaya mana sifat wujud tak terjangkit pada kita lagi. Kalau ilmu tak dimasuk, penyakitnya akan masuk. Dia tak ditatan benting, dia tak jadi. Bila kita masuk ilmu tadi, oh penyakit ni rupanya penyakit rupanya. Terus kita jadi benting. Sebab ilmu dah ada kat kita. Maka sebab tu ilmu kita datang ni belajar nak dengar, nak ambil ilmu, nak ilmu dan dapat, ilmu nak guna sekarang lah. Jadi benteng, dikit. Itulah mencegah supaya kita nak pelihara dan kita buat, kita nak bukan pelihara luaran, dalaman hati tadi. InsyaAllah. Riak yang lebih kecil itu ia tidak riak dengan ibadah fardu, bahkan ia riak dengan ibadah yang sunat, dan apabila ia berada tempat sunyi, nescaya ia tidak mengerjakan ibadah sunat itu. Surga tabat. Quran betul. Saya dah boleh sebut kalau boleh kita hidupkan maknanya Al-Quran ni kita kena baca. Sekarang kita perlu Al-Quran. Nak baca Al-Quran. Di akhirat kelak Quran akan tolong kita. Dia akan bantu kita. Al-Quran akan bantu kita berjaya. Kena dia Al-Quran. Saya sebut melepas, kita amal. Senang. Satu juzuk ni dia ada 10 line. Satu juzuk ada 10 line.
10 helai mana dia ada 20 muka. Sehari semalam ada 5 waktu. Satu waktu kita baca 2 helai. 2 helai makna ada 4 muka. Satu waktu kita baca 2 helai. 2 helai kali 5 waktu berapa? 10 helai. Sebulan 1 juzuk tak? 1 juzuk. Satu hari boleh kita 1 juzuk. Pas bayar tu. Kalau kita tak dapat tengok tu, okey, kabur balik. Maghrib Isyak kita buat 4 helai. Kalau tak boleh juga malam pun satu waktu 1 helai. 1 helai makna ada 2 muka. 2 hari 1 juz. 2 hari 1 juz. Saya pernah sebut, dalam ibadah kena ada target. Kita rasa nak baca Quran, kita ambil. Kalau kita ada target, hari ni aku nak habis, minggu ni aku nak habiskan 2 juzuk. Target lah. Tak dapat satu maknanya muka. Cukup. Satu hari berapa waktu kita ada buat? Kena ada target. 10 helai maknanya 1 juz. Okey, kita nak habis apa hari? 1 minggu? Tak berapa dah, 1 bulan. La ilaha illallah. Kita bila ada target itu maknanya kita akan tumbuh. Oh kita baca lagi. Kalau kita tak ada target, rasa nak baca kita ambil baca. Kalau tak baca tak dulu. Sebab tak ada target. Orang meniaga pun kena ada target. Kalau ada nasi lemak, mana dia tak boleh jual 10 bungkus. Kalau 10 bungkus, apa lagi dia dapat? Dia punya target mana 50 bungkus. 50 bungkus kalau sebungkus makna RM2, maknanya RM1 dapat. Dia kena fokus sampai jual sampai habis. Dia dapat RM1. Kalau saya jual semua, kalau saya 10 bungkus, 10 bungkus. Berapa lagi dapat? Bila nak kaya, dapat. Begitulah ibadah pun kena ada target juga. Pengisian dalam lebih hidup ni, pengisian hidup ni, pengisian ni, apa yang kita buat lah. Saya dah sebut apa? Tiada Majma'at Al-Waqt, maknanya Al-Kahfi jangan tinggal. Nak selamat alam kubur ni. Awal Qi'ah malam jangan tinggal, belum tidur. Al-Muqtad malam jangan tinggal. Target ni, malam aku tak baca lagi. Jangan-jangan pukul 11 tak, ambil untuk baca. Maknanya tiap-tiap malam dia tengah jadi target kita. Itulah pengisian hidup. Bila hidup tu, itu nama pengisian. Ni kalau dia bila tak ada target, teraga. Tak nak baca, baca. Kalau tak baca, tak baca, habis. Kita kena target. Yang fikir oleh fikir kita ni. Jadi maknanya kita kena, saya ingat, nak pesan ingat sungguh, 1 juzuk ada 10 helai. 5 waktu ni, itu pulang. Nak baca, 1 waktu, selain, semuka okey dah, semuka cukup lah. Buka pula. Jadi maknanya barulah hidup, apa hidup. Bagi kita ni nak tahu sahabat kita sebenarnya itulah sahabat. Kita tahu dia sahabat kita. Dia akan menemani kita sampai alam barzakh kubur, dia akan menemani kita. Tu kawan setia kita perlu, waktu itu perlu dia akan datang. Teman setia kita nak cari. Kawan ni kadang-kadang dia bila hilang. Kawan ni datang pergi. Tapi kita kena cari siapa sahabat yang sanggup setia bersama dengan kita. Kena cari. Jadi budaya saya sebut minggu depan, budaya ni kena ada apa dia. Tu budaya maknanya Al-Quran ni kena budaya. Sekarang ni ada debat grup. Okey. Saya ada satu grup. Okey, juz yang ketiga, berapa orang masuk? Okey, habis orang tu. Okey, dah habis. Sekarang ada debat grup. Ada 50 orang grup. Melaka pun ada, Johor pun ada grup. Kita kata okey. Juz 3 okey, kau baca. Dah habis okey, dah habis. Orang ni pula juz 5 begini. Jadi stres ada tak? Itu pengisian hidup nama dia. Jadi benda ni mana kita buat dalam sunyi-sunyi tadi. Bukan apa sunyi-sunyi itu pun kita buat. Kena buatlah. Berapa grup? Kalau kita mesti ada grup, tu lah. Yang ni sudah juzuk pertama. Yang ni juzuk 15 ada target. Biasa kena ada target. Kita malam main okey, malam ni kita buat fiqah. Okey, start mana pergi. Nak target lah. Nak apa bab apa? Kalau tahu okey bab apa? Kita baca bab penyakit. Ni penyakit. Ini mana tafsir Quran okey. Nak baca surah apa? Bab apa pula? Banyak ilmu gedung. Kita tak rasa nikmat sebab kita duduk.
Nikmat kita tu dapat ilmu ni satu nikmat yang besar buat kita. Baik, insya-Allah kita akan sambung datang ubat bagi riya. Ubat ni nak hakiskan riya ni, ubat dia kena ada. Wallahu a'lam. Yang baik pada Allah Taala, teman. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhir tabaraka. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sunnah surah muazzim ya walhamdulillah.